الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yas'a, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. نور قلوبنا يا الله كقلب رسولك يا الله. 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 آدم، إدريس، نوح، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، شعيب، موسى، هارون، ذو الكفل، داود، سليمان، إلياس، اليسع، يونس، زكريا، يحيى، عيسى، والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. Adam, Enoch, Noah, Hud, Saleh, Abraham, Lot, Ismail, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jethro, Moses, Aaron, Ezekiel, David, Solomon, Elijah, Elisha, Jonah, Zachariah, John, Jesus, Muhammad. Peace be upon them all. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikin. Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, wa la ilaha illallah.
suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah, Allah, Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. 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 Subhanallah, Alhamdulillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tawau 100.7 FM. Dapatkan buku-buku keluaran dan karya IKIM dengan harga promosi sempena Pesta Buku Antarabangsa. Bersama dengan saya dan juga Farhana. Ya, betul. Kita akan ke udara 8.45 minit sepanjang penganjuran MTH QK 2022 ini. Jadi alhamdulillah, Ya. sama-sama kita sebentar lagi dengarkan pembinaan bacaan doa oleh Yang Berhormat Mufti Negeri Ya. Johor, Sahibul Samah Mufti Negeri Johor. Iaitu Datuk Haji Yahya bin Ahmad. Dia terus ke Astaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi akramana bil Qur'an. Al-mu'jizatul mustamirratu ala ta'aqubil azman. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basair wal irfan. La yukhlaqu ala kasratir raddi wa taghayuril azman. Wa yassarahu lizikr wa damina hifzahu minaz ziyadati wat tahrif wan nuqsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladhi hatha ala ta'allumil Qur'ani wa ta'limi wat tafakkuri fihi wa tafhimi wal amali bi ahkamihi wal wuqufi inda hududi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani wa manittaba'a hudahu min kulli ahyanihi wa ala jami'i ahwali. Allahumma ya Rahman wa ya Rahim, dengan kemuliaan nama-namamu, dengan keagungan sifat-sifatmu, serta dengan keberkatan kalam dan firmanmu, dalam surah Yunus ayat 57, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu
dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada dalam dada kamu, dan juga menjadi petunjuk hidayah serta membawa rahmat bagi orang yang beriman. Dan sabda junjungan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Quran bi aswatikum fa innas sautal hasan yazidul Qur'ana husna, yang bermaksud, hiaskanlah Al-Quran dengan suara kamu yang merdu, kerana dengan suara yang merdu menambahkan keindahan Al-Quran. Kami dengan penuh khusyuk dan tawaduk menadah tangan, bermunajat dan bermohon kehadratmu, jadikan apalah kiranya majlis perasmian pembukaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan bagi tahun 1443 Hijriah bersamaan 2022 Miladiah ini yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, sebagai satu majlis yang diberkati, diredai lagi dirahmati. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya munzilal barakat, kami bermohon apalah kiranya majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan ini dikurniakan pertolongan dan bantuan, kemudahan dan kelancaran, juga keselamatan dan perlindungan, sehingga dapat berlangsung dengan penuh tertib, tersusun dan teratur, serta sempurna lagi berjaya. Kami juga bermohon apalah kiranya di sepanjang majlis ini dijauhkan daripada segala kesulitan dan kesukaran, musibah dan mara bahaya, wabak dan penyakit, serta apa juga gangguan, halangan dan rintangan, sehingga akhirnya majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan bagi tahun 1443 Hijriah bersamaan 2022 Miladiah mencapai kesempurnaan dan kejayaan yang diharapkan. Allahumma ya Hafiz wa ya Mu'in, jadikan apalah kiranya majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan ini sebagai pendorong kepada kami semua dan seluruh umat Islam di negeri dan negara kami maupun di mana jua mereka berada untuk menyemarakkan cinta Al-Quran dengan membudayakan bacaannya, mendalami, memahami dan menghayati ke semua 30 juzuk atau 114 surah atau 6,226 ayat yang terkandung di dalam keseluruhan Al-Quran. Justru meletak dan memartabatkan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman hidup. Semoga dengan barakah Al-Quran akan menjadi asbab kesejahteraan ummah, kemakmuran negeri dan negara, seterusnya kebahagiaan hidup kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqq wa ila siratil mustaqim bi barakatil Qur'anil azim. Allahumma asrif anna wa an sultanina wa an permaisuri Johor, anil muslimina wal muslimat wal hadirina wal hadirat, al balaa wal waba wal amrada wal asqam wal fitana wal mihan wal hasada wal udwan wal ghaflata wa nisyan. Azil anna wa anhumus syukuka wa zununa wal awham bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallah minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Pimpinan bacaan doa sebentar tadi yang kita dapat sama-sama dengarkan ya Farhana daripada Sahibus Samahah yang berhormat Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor. Jadi selepas ini Farhana apa yang boleh kita perincikan kepada pendengar? InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama dengarkan ucapan Alwan oleh Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, iaitu Menteri Besar Johor. Seketika nanti. InsyaAllah. Dan sebenarnya masih lagi berkesempatan orang ramai untuk datang mengimarahkan lagi malam perasmian kita malam ini, insyaAllah. Tadi kita dah kongsikan di mana lokasi-lokasi yang boleh kita tonton, dan jadi kita sama-sama sekarang ini dengarkan ucapan aluan daripada Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bangsa Johor, salam keluarga Malaysia. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Dr. Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor yang ke-18. Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Sahibus Samahah Yang Berhormat Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor. Yang berbahagia Datuk Hajah Hakimah binti Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Rofiki bin Haji A. Samsudin, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Para tetamu jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terang langit dilitup awan, berarak hening, lindungi nusa. Al-Quran dan hadis jadi pedoman, mengukuh ukhuwah, mengikat bangsa. Syukur Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam majlis perasmian tilawah Al-Quran dan hafazan peringkat kebangsaan bagi tahun 1443 Hijriah bersamaan tahun 2022 Masihi. Bagi pihak Kerajaan Negeri Johor, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, atas kesudian beliau hadir bersama di majlis yang penuh keberkatan ini. Sesungguhnya, kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri memberi kekuatan dan menyuntik iltizam kepada kami di Johor selaku tuan rumah majlis pada tahun ini. Terima kasih juga ingin saya rakamkan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Tuan Haji Idris Haji Ahmad kerana memilih negeri Johor sebagai tuan rumah. Ibarat silih pulang ke gagang, kali terakhir negeri ini menganjurkan majlis tilawah dan hafazan peringkat kebangsaan adalah sedekad yang lalu, pada tahun 2012. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah, Alhamdulillah, negeri Johor sentiasa komited dalam usaha untuk meningkatkan syiar Islam, dan penganjuran majlis ini menjadi salah satu buktinya. Penganjuran majlis sebegini
mempunyai sejarah yang panjang di Johor. Majlis Tilawah Al-Quran yang dahulunya dinamakan Majlis Membaca Al-Quran mula diperkenalkan oleh Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Pekembar pada tahun 1947 di Masjid Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Sebagai negeri Melayu yang pertama meletakkan kedudukan agama Islam ke mercu yang lebih tinggi, seperti yang tercatat dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895, Johor tidak memandang ke belakang dalam mempertahankan agama Islam. Islam adalah agama negeri dan hendaklah ia berkekalan selama-lamanya sebagai agama di negeri Johor Darul Takzim. Pentadbiran agama Islam negeri juga tersusun sistematik secara konsisten. Banyak program mengenai Islam, khususnya berkaitan Al-Quran yang dilaksanakan. Malah, anak-anak Islam di Johor dipastikan menerima pendidikan agama yang turut menyediakan pembelajaran Al-Quran. Sistem sekolah agama Kerajaan Johor ini sudah berusia lebih 100 tahun. Salah satu program yang telah dilaksanakan di seluruh Johor adalah program memudayakan Al-Quran yang bermula sejak tahun 1996 lagi. Menerusi program itu, umat Islam Johor diajak membaca setiap hari satu muka surat Al-Quran dan terjemahannya. Program yang sama dilaksanakan setiap kali selepas solat waktu di pejabat-pejabat kerajaan pada setiap pagi Khamis, di agensi swasta dan industri dianjurkan seminggu sekali. Kemuncaknya adalah program Khatam Al-Quran yang diadakan pada setiap 16 Ramadan setiap tahun dan disempurnakan acaranya oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Selain itu, terdapat juga program pengurusan untuk melatih guru-guru Al-Quran dan program tafsir bagi menyediakan tafsiran Al-Quran sesuai dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah juga diadakan. Terkini, Akademi Al-Quran Johor turut diwujudkan sebagai platform untuk melahirkan lebih ramai qari dan qariah dalam aspek taranum dan hafazan Al-Quran. Segala yang kita lakukan di Johor ini selaras dengan prinsip hikmah dan kebijaksanaan serta nilai-nilai Islam yang sejagat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'azatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang bermaksud, suruhlah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Mafhum ayat itu mengingatkan saya kepada apa yang ditulis teologis dan juga pemenang anugerah Pulitzer dari Amerika, Profesor Emeritus Gary Wills, dalam bukunya What the Quran Meant and Why It Matters. Beliau berpandangan betapa masyarakat Barat dan ekstremis Islam perlu menilai semula persepsi negatif mereka tentang Al-Quran, kerana segala isi kandungan kitab suci itu sebenarnya memberi mesej keamanan dan kesejahteraan kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran yang dianjurkan saban tahun ini bukanlah platform bagi kita berlumba-lumba mempendengarkan bacaan Al-Quran dengan alunan irama yang terhebat sahaja. Lebih penting dari itu, kita perlu mengambil perhatian di sebalik alunan ayat suci yang dipersembahkan itu, kerana darinya terpancar mesej dan isi kandungan yang tersurat dan tersirat yang wajib kita hayati sebaik mungkin. Penganjuran program sebegini memberi kesan yang sangat signifikan terhadap perkembangan taranum dan hafazan Al-Quran. Sudah semestinya lebih banyak penumpuan harus diberikan kepada menambah baik mutu pengajarannya, penganjurannya pada masa akan datang. Ini penting bagi memberikan impak yang tinggi terhadap peningkatan bidang kedua-dua bidang itu. Masyarakat hari ini juga dilihat akan sentiasa meminati program-program sebegini. Jika perkembangan semasa yang jadi pengukurnya semakin banyak, rancangan-rancangan baru yang berkaitan dengan taranum dan hafazan Al-Quran muncul di media masa. Sekadar menyebut beberapa program, antaranya Akademi Al-Quran, Tilawah Interaktif, Qori Junior dan Kalam Suci. Rancangan-rancangan tersebut berjaya memperluas lagi pengetahuan berkenaan dengan ilmu Al-Quran apabila ia mendapat sambutan yang sangat memberansangkan daripada halayaknya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mengakhiri ucapan saya sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita dalam majlis yang mulia ini. Sesungguhnya, kehadiran Yang Amat Berhormat pada malam ini amatlah besar maknanya bagi seluruh rakyat negeri Johor. Ucapan terima kasih juga saya rakamkan kepada Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor, serta semua yang telah bertungkus lumus secara langsung atau tidak langsung bagi memastikan Johor dapat melaksanakan penganjuran Majlis Tilawah dan Hafazan edisi kali ini sebagai tuan rumah dengan jayanya. Saya berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar segala usaha yang kita laksanakan pada hari ini menjadi asbab kepada segala kebaikan untuk kita semua, khususnya dalam meningkatkan syiar Islam. Kepada semua yang bertanding, saya ucapkan selamat berjaya dan semoga tuan-tuan dan puan-puan sekalian terus istiqamah dalam mengangkat martabat acara ini. Kepada Allah kita berserah, dipohon taufik, inayah dan rahmah. Moga dengan kelangsunnya Majlis Tilawah Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan di bumi bertuah ini, negeri Johor Darul Takzim akan terus dilimpahi barakah dan keampunan serta dihindarkan daripada apa jua bala bencana serta dikurniakan kemakmuran yang berkekalan dan berpanjangan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia sebentar tadi ucapan aluan oleh Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, Farhana. Apa yang dapat kita lihat tadi sebenarnya dalam ucapannya, dia ada mengatakan bahawa bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ni diadakan juga di peringkat Jabatan Kerajaan. Dan alhamdulillah. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor juga sebentar tadi kita dapat dengarkan mengalunkan bacaan Al-Quran. Baik, sebentar lagi apa yang berlaku di pentas utama MTHQK 2022 ini, Farhana? Itu sebelum saya kongsikan apa yang berlaku, kita nak terus saja insya-Allah. Insya-Allah kita akan sama-sama dengarkan ucapan perasmian MHTQK oleh Yang Amat Berhormat Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri kita. Baik, sama-sama kita dengarkan bersama dengan Saudara FM perincian yang dibawakan secara langsung seperti dengan MTHQK 2022. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Yang amat berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor. Yang berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Marzuk bin Syari, Timbalan Menteri di JPM Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Tan Sri Datuk Dr. Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Fuad bin Zarkashi, Speaker Dewan Negeri Johor. Yang berhormat Datuk Seri Utama IR Haji Hasni bin Muhammad. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat Sahibus Samahah. Yang berhormat Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor. Yang berbahagia Datuk Hajah Hakimah binti Muhammad Yusof, Ketua Pengarah JAKIM, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka kita dapat berhimpun di Dewan Besar Pusat Islam Iskandar ini dalam majlis perasmian tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan bagi tahun 2022. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat kepada sekalian alam, seterusnya kepada ahli keluarga dan para sahabat baginda. Alhamdulillah, majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan dapat dilangsungkan pada tahun ini dengan negeri Johor Darul Takzim dipilih menjadi tuan rumah. Semoga majlis ini memberi impak besar kepada segenap lapisan masyarakat, khususnya umat Islam, terutamanya dalam meningkatkan kesedaran mendampingi Al-Quran dan melebarkan syiar Islam di negara ini. Melalui majlis ini, Al-Quran bukan sekadar diperdengarkan dengan bacaan yang indah dan merdu, tetapi lebih penting penghayatan terhadap bait-bait ayat yang perlu dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Sebagai rakyat Malaysia, kita bersyukur kerana dapat mengamalkan cara hidup berteraskan prinsip dan acuan Al-Quran dengan bebas, aman dan harmoni seperti yang termaktub dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan. Ia memperuntukkan Islam ialah agama bagi persekutuan. Namun pada masa yang sama, agama-agama lain juga boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Sebagai bukti, penganjuran majlis ini dapat diadakan saban tahun dan ditunggu-tunggu kerana menjadi wadah dalam membangunkan masyarakat Islam yang bermanhaj Rabbani. Ia juga bersesuaian dengan konsep tasamuh yang menekankan nilai toleransi dan kebersamaan selaras dengan konsep keluarga Malaysia yang mampu menjadikan masyarakat di negara ini menghargai dan memahami nilai perbezaan. Tasamuh adalah perkataan bahasa Arab yang bermaksud toleransi atau berlapang dada. Dalam maksud yang lain adalah bersikap menerima dan damai terhadap sebarang keadaan yang dihadapi. Misalnya,
toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati hak dan kewajipan antara agama. Tidak hanya urusan ibadah sahaja yang diatur oleh Islam. Kehidupan sosial juga ada aturannya dan salah satunya adalah anjuran untuk bersikap tasamuh dalam bermasyarakat. Tasamuh adalah istilah yang terkait dengan akhlak terpuji. Dalam Islam, ada banyak sikap dan perbuatan baik yang harus diterapkan dalam hidup. Bagi negara yang memiliki bangsa dan budaya yang majmuk seperti Malaysia, sikap toleransi atau tasamuh sangat penting sebagai alat menyatu padukan kita semua. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi, Islam adalah agama yang sangat menghargai perbezaan dalam batasan tertentu. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh dalam hal tasamuh ini. Sejarah Madinah membuktikan bahawa baginda berjaya mengurus masyarakat majmuk sehingga membawa kehidupan yang harmonis dan kekuatan kepada Madinah, bandar penuh keberkatan. Dalam realiti keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai masyarakat berbilang kaum ini, sudah pasti kepelbagaian budaya dan adat resam menjadi satu keunikan yang perlu diraihkan sekaligus mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Mana-mana budaya yang tidak bertentangan dengan akidah Islam boleh disantuni tanpa sebarang stigma dan diskriminasi. Tasamuh adalah asas utama dalam menghadapi keagamaan dan keragaman dan perbezaan bangsa dan agama, lebih-lebih lagi dalam konteks negara Malaysia yang mempunyai kepelbagaian bangsa, agama, budaya serta bahasanya. Oleh itu, dalam apa jua perkara, konsep tasamuh dalam bermasyarakat harus menjadi perkara utama kepada keluarga Malaysia untuk bergerak ke hadapan sejajar dengan peredaran masa kini. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, bersesuaian dengan tema Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan pada tahun ini, iaitu Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Ia menjadi titik tolak bagi melahirkan generasi yang berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah untuk membentuk sebuah negara yang harmoni. Mempelajari Al-Quran merupakan satu kewajipan. Ia bukan setakat mempelajari cara membaca dan hukum tajwid semata-mata. Malah amat rugi jika kita tidak mempelajari dan memahami maksud yang terkandung dalam setiap 114 surahnya. Ini kerana kitab suci ini adalah mukjizat yang mengandungi pelbagai ilmu yang boleh dijadikan sebagai panduan hidup, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat ke-9 bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk yang amat betul dan memberikan berita yang mengembirakan orang-orang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, dalam kita menjalani rutin seharian di zaman serba mencabar ini, kekuatan fizikal dan spiritual perlulah seimbang. Sebagaimana jasad fizikal kita memerlukan makanan untuk terus hidup, rohani kita juga perlu diisi dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala melalui pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi memastikan akal, minda dan jiwa kita terus kekal sihat. Dengan kecanggihan kemajuan teknologi,
Tiada alasan lagi untuk kita tidak meluangkan masa mendengar atau membaca Al-Quran. Ini kerana terdapat aplikasi Al-Quran digital yang boleh dimuat naik dalam peranti seperti telefon pintar, tablet atau komputer riba. Ia dapat didengar pada bila-bila masa dan di mana jua kita berada. Sebagai contoh, dalam perjalanan ke sekolah dan pejabat, semasa mengharungi kesesakan lalu lintas dan juga di waktu senggang kita. Maka peluang keemasan seperti ini perlu diambil oleh seluruh umat Islam dalam mempertingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada JAKIM, Kerajaan Negeri Johor dan semua pihak yang terlibat dalam penganjuran majlis ini. Semoga ia dapat menjadi medium bagi menambahkan lagi ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala menerusi alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dengan tegas bahawa Al-Quran itu adalah pedoman untuk seluruh umat manusia bagi mencapai kejayaan di dunia maupun di akhirat. Dengan kata-kata tersebut, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan bagi tahun 1443 Hijrah ataupun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan sebentar tadi ucapan perasmian Majlis Hafazan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Farhana. Alhamdulillah. Dan apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat sebentar tadi, sama-samalah kita mengimarahkan Majlis Tilawah untuk tahun ini, kerana dengan kita membaca Al-Quran, orang kata bacalah Al-Quran walaupun kita masih merangkak-rangkak. Betul. Kerana terdapat banyak hikmah, terdapat banyak manfaat, terdapat banyak sebenarnya ganjaran yang dapat kita perolehi dengan Al-Quran ni. Sebenarnya kalau kita nak memelihara Al-Quran ni dengan baik, termasuk kita menjaga bacaannya. Jadi insya-Allah kita berusaha menambah baik diri kita arah sesuatu yang lebih baik, mengikut cara bacaan yang sebenar, menjadi sunnah yang sepatutnya kita sebagai umat Islam ni kuasai, Farhana. Betul, insya-Allah mudah-mudahan. Dan pastinya juga kita jadikan Al-Quran ini adalah satu bacaan yang sangat banyak faedahnya, seperti yang Amri katakan tadi. Bermula dengan satu huruf. Setiap huruf yang kita baca ni sebenarnya dikira pahala. Baik. Dan ia juga kita boleh kirakan sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Al-Quran punya banyak kelebihan kepada pendampingnya. Jadi berusahalah. Kita ingatkan diri kita juga ni, Farhana. Betul. Berusahalah untuk kita terus mendekati dan mendekati dan juga mendampingi Al-Quran. Al-Quran, insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita istiqomahlah. Kita ambil masa dan ruang yang masih ada, kita bernafas di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, untuk sama-sama kita membaca Al-Quran. InsyaAllah. Boleh kita katakan itu adalah penghargaan dan juga apa yang kita lakukan atas nikmat dan juga rasa syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kita bantu, kita dapatkan ganjarannya dengan membaca Al-Quran. Baik, insya-Allah kita nak dengarkan insya-Allah kita persembahan khas akan terus seketika nanti ke Astaka untuk sama-sama dengarkan
bacaan daripada kori jemputan kita. Yang mana kori ini pernah menjadi johan kebangsaan sebanyak 5 kali. Baik. Alhamdulillah. Sudah tentu sebenarnya kita nak dengarkan namanya sebenarnya tak asing lagi. Sering berlekar satu ketika dahulu. Betul. Sebenarnya. Sampai sekarang pun. Kalau kita sebut nama dia memang kita tahu. Memang kita tahu. Seorang qari'ah, seorang wanita, Ya. hebat orangnya. Betul. Baik bacaannya, Ya, lontarannya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita sebentar lagi akan bersama dengan Farhana. Mungkin boleh perkenalkan siapa tetamu jemputan istimewa sebenarnya dengan MTHQK 2022 ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan Qariah Jemputan Hajah Rahmas binti Abdullah. Kita akan terus ke Dewan Utama. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Masya Allah, Terima kasih, tabarakallah. Itu Puan dia Hajah alunan bacaan Rahmas ayat suci Al-Quran yang telah dialunkan oleh Hajah Rahmas binti Abdullah, surah Al-Mu'minun ayat 51 hingga 68. Apa yang dapat kita kongsikan, Ya. kita lihat tadi bacaannya, taranumnya, Masya Allah. Dan juga bila kita lihat Farhana, Ya. wajah Hajah Rahmas ni, Ya. seakan tak ada mamah usia. Ya, berseri-seri. Berseri-seri. Mungkin kerana ini adalah kerana pegangannya kepada Al-Quran. Ya. InsyaAllah semoga ia terus menjadi ikutan kita. Sebagai ikutan seharian, kita jadikan Al-Quran sebagai panduan untuk kita menelusuri kehidupan kita yang mendatang. Baik. Dan kita nak ke Dewan Utama untuk dengarkan persembahan nasyid dari kumpulan Azik dengan lagunya Mukjizat Pemberi Dan ini Syafaat. merupakan lagu tema Ya. bagi MTHQK. Baik, terus ke kita silakan. Bubut bayu merentas lautan, sulung zikir ahlul Quran. Dari Kinabalu ke Ledang Selatan, kalamullah disyiar demi redhonya. Seikhlas senyuman seramah aluan, tangan bersemut kuat terbau. Tuang Tanjung Puteri di santun Al-Quran, moga rahmatnya kekal bersambung. Usulnya jauhan negeri tersohor, Sultan dan rakyat bersatu hati, permata selatan bangsa Johor, wafahkan berkat jadi tradisi. Tilawah Al-Quran kebangsaan, Al-Quran kitabullah, Al-Quran nurul huda, Al-Quran yaqudul ummah, jawabul jawab mengikut pemisah kebenaran dan kebatilan, Al-Shifa penyembuh penyakit zahir dan rohani, Al-Huda petunjuk buat hamba yang beriman, Al-Furqan Al-Shifa Al-Huda wal Sultan dan rakyat bersatu hati, permata selatan bangsa Johor, wafahkan berkat jadi tradisi. Tilawah Al-Quran kebangsaan, Al-Quran kalamullah, Al-Quran kitabullah, Al-Quran nurul huda, Al-Quran yaqudul ummah, jawabul jawab mengikut berpupuk bayu merentas lautan, bersulam zikir ahlul Quran. Dari Kinabalu ke Ledang Selatan, kalamullah disyiar demi redhonya. Seikhlas senyuman seramah aluan, tangan bersama terbau. Ya Allah, moga rahmatnya kekal bersambung.
Alhamdulillah, itu dia sebentar tadi Farhana sama kita dengarkan daripada kumpulan Az-Zikr dengan tajuknya Mujizat Pemberi Syafaat, merupakan lagu tema bagi MTHQK yang mana tuan rumahnya adalah Johor Darul Takzim. Menariknya Farhana, kumpulan nasyid Az-Zikr ni sebenarnya Az-Zikri. Ejaannya EZZIKR Az-Zikr. Daripada negeri Johor ni sebenarnya. Memang orang Johor yang bawakan irama tradisi dan juga lirik ketuhanan. Dan boleh sebenarnya kita, ia sinonim lah dengan kita yang kita selalu mainkan ya. Jadi Alhamdulillah. Dan kita nak kongsi juga buat pendengar Nasional FM yang waktu ini di Dewan kita dapat saksikan slide slide apa orang kata jemaah hakim. Antaranya mungkin boleh kita kongsikan sedikit boleh. Yang boleh kita kongsikan untuk malam ini, yang mana pengerusi kita untuk malam ini yang KP kita Datuk Hajah Hakimah binti Muhammad Yusof. Dan seterusnya timbalan pengerusi merupakan yang berbahagia Tan Sri Tok Sri Syekh Ismail Haji Muhammad, dan seterusnya setiausaha adalah yang berusaha Ustaz Majdi bin Muhammad Nur. Dan untuk bidang penghakiman pula Farhana. Ya, untuk bidang penghakiman bahagian tajwid yang berbahagia Datuk Haji Salahuddin bin Omar, yang berusaha Tuan Haji Azhari bin Osman, dan yang berusaha Profesor Madya Dr. Khairul Anwar bin Muhammad. Yang mewakili Taranum pula bidang penghakimannya, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Ismawi bin Duet, yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Faizul bin Ghazali, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Hussein bin Muhammad Yunus, dan itu bagi mewakili bidang penghakiman Taranum. Taranum. Jadi untuk penghakiman Fasohah pula, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Sheikh Roslan bin Abdul Halim, seterusnya yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hashim, seterusnya yang berusaha Tuan Haji Iqmal Zaidi bin Hashim. Dari segi suara pula. Okey, daripada segi suara pula yang berusaha Puan Hajah Umi Kalsum binti Muhammad Zin, dan seterusnya yang berusaha Tuan Haji Cik Yahya bin Daud dan Puan Hajah Faizah binti Muhammad Hussein. Masya-Allah, hebat-hebat orangnya. Itu dari hakim kita, kategori tilawah. Kategori tilawah. Baik, dan seterusnya kita nak kongsikan juga kategori hakim ataupun kategori hafazan bagi MTHQK 2022 tahun 1443 Hijrah 2022 masih ini. Seperti yang kita kongsikan tadi, pengerusinya adalah yang berbahagia Datuk Hajah Hakimah binti Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan timbalan pengerusi yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, yang berusaha Ustaz Muhammad Asari bin Abnan, dan yang berusaha Ustaz Ahmad Termizi bin Zainuddin. Baik, kita terus ke Dewan Utama untuk sama-sama dengarkan persembahan. Persembahan seterusnya. Ya. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah, hasbi sesungguhnya dunia ini ibarat lautan yang dalam. Ramai manusia yang telah pun karam ke dalamnya. Jika engkau ingin selamat agar tidak karam, maka layarilah lautan itu dengan sampan yang bernama takwa. Isinya adalah iman, dan layarnya
adalah tawakal kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya, duhai anakku, orang yang merasa dirinya hina dan merasa rendah diri dalam beribadat, maka taatlah kamu kepada Allah. Bertawaduklah kepada Allah. Dan jika engkau berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat serta kejahatan, maka dekatkanlah diri kepada Allah. Berlindunglah di bawah arasy Allah. Nescaya itulah sebaik-baik takwa. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu rasa cinta kepadamu dan mencintai orang yang mencintaimu, dan amal yang menyampaikan kami kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kepadamu lebih dari diriku sendiri, keluargaku, dan dari air yang dingin. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah hasbi Allah. Di tepi kerinduanku memandang hampa pada dunia, ku hanya orang biasa, tak lepas dari rasa kecewa. Hanya padamu tempatku mengadu, pahit yang kini menyiksaku. Aku percaya tiada yang sia-sia, semua kan ada hikmahnya. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah hasbi Allah. Angan yang membalut mimpi dulu melukis nyanyian hati. Ku hanya orang yang lemah, satukan hatiku yang terbelah. Hanya padamu tempatku mengadu, pahit yang kini menyiksaku. Aku percaya tiada yang sia-sia, semua kan ada hikmahnya. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah hasbi Allah. Subhanallah alhamdulillah astaghfirullah Allahu akbar.
ayah dindangkanlah suatu cerita nasihat untuk anak-anakmu ini. Ilmu ayah tak pernah cukup untuk menasihatkan kamu, wahai anakku. Tidak mengapa ayah. Setidak-tidaknya inilah nasihat yang akan kami bekalkan kepada anak cucu kami. Cerita ini untuk kami simpan zaman berzaman agar kami tidak lalai dengan setiap ujian dalam hidup kami. Nasihat ayah adalah bekalan dunia dan akhirat supaya boleh diwarisi turun-temurun hingga akhir hayat kami. Ya anakku, bersiaplah. Kita hayati cerita pedoman penguat iman. Keluarga bahagia merupakan al-jannatul ajilah. Ianya ibarat syurga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua rasa semasa di dunia. Oleh itu, wahai ibu, wahai ayah, hayatilah wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Duhai anak-anakku, janganlah kamu sesekali bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ianya merupakan satu kezaliman yang besar. Ini bermaksud jangan sesekali kita melakukan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah anak-anak, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis dalam kamu melayari bahtera kehidupan kamu. Jauhkanlah daripada sebarang keburukan yang ada di dunia ini dan ambillah kebaikan di dalamnya. InsyaAllah Allah akan berkati hidupmu dunia dan akhirat. Tapi bagaimana ayah? Wahai anak-anakku sekalian, tataplah wajah ibu dan ayah kalian. Kenanglah betapa susah payahnya seorang ayah mencari rezeki demi membesarkan dirimu, wahai anak. Kenangkanlah betapa susah dan payahnya seorang ibu mengandung dan melahirkan kamu, wahai anak. Justru jangan sesekali kamu berfikir kamu berjaya pada hari ini kerana kamu seorang yang hebat. Tetapi kamu bukan siapa-siapa jika tidak kerana doa seorang insan yang bernama ibu dan ayah. Sebesar-besar pengorbanan ibu dan ayah, begitu jugalah penyambung bekalan pahala untuk kami di akhirat kelak. Bila mana melihat kebaikan anak-anak ayah, kamulah juga penyambung warisan dan amalan ibu dan ayah bila di sana kelak. Oleh itu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai anak-anakku. Baik ayah. Justru ayuh di kalangan ahli keluarga sekalian, suami dan isteri, genggam eratlah tangan pasangan kalian. Peluklah anak-anak dengan penuh kasih sayang. Ajarilah mereka untuk sentiasa mendirikan solat demi melahirkan keluarga bahagia. Sedamai taman Firdausi, limpahan kasih sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani.
indahnya damainya keluarga yang bahagia, itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku merasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Keluarga bahagia, keluarga bahagia, keluarga bahagia, keluarga bahagia. Insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh berhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bina semula keluarga diredai Allah. Ayo sama-sama. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku merasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Keluarga bahagia, keluarga bahagia, keluarga bahagia, keluarga bahagia, keluarga bahagia. keluarga bahagia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Itu dia saudara persembahan yang kita dapat dengarkan, persembahan pentomin, ada nasyid juga. Ada dua pentomin ya, dan betul. juga dua nasyid. Pentomin daripada Yayasan Warisan Johor dan kemudian kumpulan Sarjana dengan lagu Hikmah dan juga Keluarga Bahagia. Lagu yang betul-betul menggamit memori kan. Betul. Jadi alhamdulillah dah selesai sebenarnya Farhana majlis perasmian majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan 2022 Masihi bersama dengan 1443 Hijriah. Jadi kita nak jemput orang ramai muslimin dan muslimat yang berada di Johor Darul Takzim, bangsa Johor khususnya untuk datang mengimarahkan di Dewan Besar Pusat Islam Iskandar Jabatan Agama Islam Negeri Johor bagi MTHQK 2022. Johor tuan rumah ni. Jadi kita perlu imarahkan datang ramai-ramai ke sini. Dipersilakan hadir. Jadi insyaAllah semoga kita berjumpa lagi esok. Jangan lupa tunggu janjinya 8.45 minit malam. Dan juga laporan setiap hari saya langsung juga akan dibuat pada pukul 10.15 pagi di Nasional FM sempena dengan MTHQK 2022 1443 Hijriah. Jadi terima kasih kepada semua kerana terus bersama dengan kami. Dari saya Gus Amri Muhammad Yusof dan rakan pengulas
Saya Nur Farhana Muhammad Nur. Dan kami mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM. Serta ribuan terima kasih diucapkan kepada unit siaran luar Radio RTM yang diketuai oleh Encik Rosdi bin Ali, Amiruddin Masrazi bersama-sama rakan-rakannya Muhammad Faizari Sabudin, Ahmad Fadil Ma'ruf, Nori Zalman Abdullah, Muhammad Hasrul Haslan dan juga penerbit eksekutif kita Encik Risham Abdul Manap. Kita kembali ke Konti Nasional FM bersama Khalif di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Assalamualaikum.